Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam kuliah minggu kita ni. Dan hari ini minggu yang ketiga giliran resmi lah bagi hamba. Dan seperti mana yang hamba sebut dalam kuliah yang lalu, hamba bercadang untuk baca sebuah kitab ataupun buku yang disusun oleh Profesor Yusuf Al-Qaradawi untuk menjadi asas ataupun teks kepada kuliah minggu kita ini. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat. Buku ini tajuk dia lah Kaifa nata'amal ma'as sunnatin nabawiyah. Bagaimana kita bermuamalah ataupun bergaul ataupun bahasa orang ni berinteraksi. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW. Dan dalam kuliah yang lalu saya telah sebut sebab ataupun asas kenapa buku ini dipilih. Walaupun buku ni lama dah ditulis oleh Profesor Yusuf Qaradawi, tetapi isi-isinya masih lagi segar dan sesuai untuk kita baca. Kerana kedudukan sunnah yang penting di dalam Islam, dia menjadi penjelas yang paling utama kepada ajaran Al-Quran, dan juga Nabi merupakan contoh yang hidup kepada dasar-dasar yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sebab tu dalam usaha kita memahami dan menghayati ajaran-ajaran Al-Quran, kita tak boleh lari daripada sunnah Nabi SAW. Kita tak boleh faham Quran ni kalau kita tidak merujuk kepada Nabi. Sebab tu kalau ada pandangan supaya dulu Kasib Ahmad di Malaysia ni dan golongan yang dipanggil sebagai anti hadis, yang mengatakan kita ni cukup dengan Quran saja, tak perlu ada hadis, tidak perlu pada sunnah. Pandangan ini adalah pandangan yang tidak betul, menyeleweng. Kerana apa? Kerana tidak ada orang yang lebih faham tentang Quran kecuali Nabi. Dan Quran ni diturunkan tu mula-mula kepada Nabi, dan Nabi tu rakyat kita. Jadi tak ada orang dalam dunia ni yang lebih memahami Quran kecuali Nabi. Maka sebab tu untuk memahami Quran dengan molek, dengan betul, dengan tepat, dengan sempurna, kita mesti rujuk kepada Nabi. Bukan makna kita menduakan sumber. Kasih Ahmad dulu dia tolak sebab dia kata kalau pergi Quran, pergi hadis, makna ada dua rujukan utama dalam agama. Dan ini boleh menjadikan syirik, dia kata. Dia tak faham. Dia tak faham. Bukan maknanya kita letak Quran dengan hadis ni standing. Dia dalam susunan pun tertib. Ulama telah sebut mula-mula Quran dulu, lepas Quran tu baru mari hadis. Tu asas dia. Dan Nabi sendiri waktu dia hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, dia latih Muaz bin Jabal jadi gubernur. Kalau kita menteri besar lah lawan ini istilah tu. Dia tanya Muaz waktu dia nak hantar tu, lepas dia pesan-pesan, Nabi tanya, kaifa tahkum, lagu mana kamu nak menjatuhkan hukum, kamu nak mentadbir, nak buat keputusan bila mu ni dilatih jadi gubernur di Yaman. Nabi tanya, kaifa tahkum ya Muaz, lagu mana mu nak jatuh hukum. Lalu Muaz bin Jabal jawab dengan jelas, aku akan menjatuhkan hukum bi kitabillah, dengan berpandukan kepada kitab suci Al-Quran. Lalu Nabi tanya lagi, fa illam tajid, kalau mu tak jumpa cari dalam Quran, bila mu berdepan dengan satu masalah, satu isu dalam pentadbiran, dalam pemerintahan, cari-cari dalam Quran tak jumpa. Nabi kata, fa illam tajid, kalau maka sekiranya kamu tak jumpa, tak temu nah yang jelas tentang sesuatu isu, maka kata Muaz, ahkumu bisunnati Rasulillah, aku akan merujuk kepada sunnah Nabi. Mana sunnah Nabi ini memperjelaskan apa yang ada dalam Quran, kadang-kadang tidak disebut dengan terperinci. Dalam Quran Tuhan kata, contohnya hamba ulai balik, Tuhan kata wa aqimus solah,
naklah kamu mendirikan semaya. Lagu mana nak semaya? Dalam Quran tu sebut waktu aqimis solata li tarafain nahar wa zulafan minal lail. Sebut waktu-waktu semaya tu. Tetapi lagu mana nak semaya? Kalau kita cari dalam Quran ni tak ada detail, tidak ada penjelasan lagu mana nak semaya. Tuhan hanya suruh aqimus solat, hendaklah kamu dirikan semaya. Maka sebab tu mari Nabi, mari hadis, Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli. Semayalah kamu sebagaimana kamu tengok aku semaya. Jadi Nabi tunjuk kepada kita kaedah semaya. Bermula dengan wudu, lepas tu takbir, iftitah ke apa semua dengan rokok, dengan sujud, dengan duduk antara dua sujud, dengan tasyahud, sehingga akhirnya habis semaya itu. Itu kepentingan. Jadi sebab tu kalau kita tolak hadis, kita nak semaya lagu mana contoh? Nak semaya tu lagu mana? Kasih Ahmad kata kita boleh semaya tu orang jamil dulu. Orang jamil dulu. Orang jamil dulu tu nak tahu mana? Kita nak tahu mana orang dulu-dulu semaya tu. Dia raja jumpa kan orang dulu-dulu. Nak ambil mana? Tu contoh mudah. Nak suruh kita faham. Jadi hak tu sebab tu pentingnya sunnah ini. Cuma yang kedua yang kita nak bincang ni, oleh kerana sunnah ni dia ada bab pembahagian dia. Dia ada latar belakang sebab wurud, sebagaimana Quran ni ada sebab nuzul. Hadis ni pun ada sebab wurud. Bapa Nabi sebut lagu tu, bapa Nabi buat lagu tu, bapa Nabi kata lagu tu. Dan ada hak Nabi kata ni terpakai sepanjang zaman ke ataupun hanya untuk masa dia saja. Jadi semua benda ni memerlukan kepahaman yang mendalam terhadap sunnah. Kita tak boleh ambil borong sebab sunnah ni ulama bagi dah ada kelas ataupun derajat dia. Yang asalnya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. 3 jenis hadis. Tapi ada juga satu kategori yang orang panggil hadis tapi sebenarnya tidak hadis, iaitu hadis maudhu'. Disebut sebagai hadis untuk memudahkan perbincangan. Walaupun benda tu pada hakikatnya bukan hadis. Disebut sebagai hadis palsu ataupun hadis maudhu'. Jadi ini contoh-contoh yang mau kurang banyak dah dulu. Baik, hari ni kita mula. Kita mula buku ni tapi seperti mana amba sebut, amba tidak baca setiap baris lah, tidak baca sebaris-sebaris. Amba tengok, amba ambil poin-poin yang penting. Tuan-tuan ada kesempatan untuk baca, hak mana boleh baca Arab tu, dia boleh bacalah kitab Arab, dan hak mana tak boleh Arab tu, dia boleh baca hak terjemah ada dijual, terjemah dia. Jadi untuk penjelasan lanjut, isi yang lebih terperinci boleh rujuk pada kitab yang asal. Kerana nak menjimatkan masa dan sesuai dengan majlis ni, amba akan petik-petik isi-isi yang amba rasa penting untuk kita faham dan kita hayati. Baik, bab yang pertama ni, kita royak lu berapa bab buku ni, dia kena royak baru start sikit. Dia buku ni dia ada tiga bab. 3 bab semua sekali. Ada 3 bab. Bab ni pintu lah kalau kita Melayu kan. Ada 3 pintu, 3 lapis. Apa 3 peringkat. Pertama, bab yang pertama ni ialah dia bincang tentang manzilatus sunnah wa wajibuna nahwaha wa kaifa nata'amal ma'aha. Kedudukan sunnah Nabi dalam Islam. Kedudukan sunnah, duduk mana sunnah ni. Kemudian wa wajibuna nahwaha, tanggungjawab kita. Kewajipan kita terhadap sunnah. Apa tanggungjawab kita sebagai orang beriman terhadap sunnah Nabi. Wa kaifa nata'amalu ma'aha, dan bagaimana kita nak berinteraksi ataupun bermuamalah dengan sunnah ini. Dan bab ni dia bagi pula ada fasal. Bab terbagi kepada 3 fasal. Bab yang kedua, sunnah masdaran lil faqih wa da'iyah. Bab yang kedua ni tajuk dia sunnah Nabi ni merupakan sumber bagi faqih ni, bagi tok pekoh, tok pakih. Melayu kata tok pakih, iaitu orang-orang yang terlibat dalam bidang fiqh, yang mendalami tentang fiqh, wa da'iyah, dan mereka yang terlibat dalam dakwah. Jadi sunnah Nabi ni rujukkan kepada orang yang belajar fiqh dan orang yang menjadi dai, pendakwah. Maknanya orang yang terlibat dalam hukum lah. Dia ni tok pakih,
Kalau kita lah ni ahli undang-undang. Kalau bahasa moden ni, faqih ni ialah ahli undang-undang. Orang yang belajar undang-undang, yang beramal dengan undang-undang. Dia bukan kata belajar saja, dia beramal. Beramal ni masuk boleh jadi lawyer, boleh jadi apa ni, pegawai bela, pegawai acara, boleh jadi pendakwa, dia jadi pesyarah. Ni orang yang beramal. Kemudian ada pecahan pula. Kemudian bab yang ketiga, ma'alim. Ma'alim ni kalau kita terjemah mudah, batu tanda, pedoman. Ma'alim wa dawabit. Dawabit nak terjemah kan nak terjemah tu nak sedap. Ma'alim wa dawabit ni kalau kita agak pedoman dan panduan. Bahasa mudah hamba terjemah, pedoman. Dia ma'alim ni kalau jalan tu batu tanda jalan. Kota Baru ada 5 kilo lagi, Kota Baru ada 4 kilo, tu dia panggil ma'alim. Batu-batu tanda jalan tu. Batu tanda jalan. Wa dawabit ni garis panduan lah. Garis panduan li husni fahmi sunnah an-nabawiyah. Untuk kita memperelokkan kepahaman kita terhadap sunnah Nabi. Ni kena tahu, kena ada pedoman, kena ada garis panduan supaya kita boleh faham hadis dengan betul. Tidak memahami fahaman yang salah. Dan dia ada sebut contoh-contoh yang kita akan jumpa kemudian. Baik. Hari ini kita mula dengan bab pertama dulu, iaitu manzilatus sunnah wa wajibuna nahwaha wa kaifa nata'amal ma'aha. Kedudukan sunnah Nabi, tanggungjawab ataupun kewajipan kita terhadap sunnah, dan bagaimana kita bermuamalah dengan sunnah tersebut. Baik. Yang pertama, pasal pecahan ataupun ceraian yang pertama ni ialah manzilatus sunnah fil Islam. Kedudukan sunnah Nabi dalam Islam. Seperti mana yang kita tahu bahawa Quran ni merupakan tanda yang utama dan mukjizat besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan kitab suci yang dijaga kekal kandungannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Dan sunnah ini menjadi sumber yang kedua. Menjadi sumber yang kedua menjelaskan kandungan-kandungan yang ada dalam Quran, sebagaimana kata ataupun firman Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Surah An-Nahl ayat 44. Dalam ni Tuhan kata wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepada engkau, iaitu kamu wahai Muhammad, az-zikra. Az-zikra ni merujuk kepada Quran, sebab Quran ni ada banyak nama. Az-zikra, al-kitab, al-furqan, an-nur, asy-syifa. Tu nama-nama yang Tuhan beri kepada Quran. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad az-zikra, peringatan, iaitu Al-Quran. Tujuan apa Tuhan turun Quran ni? Litubayyana lin-nasi, supaya kamu boleh menjelaskan, supaya kamu wahai Muhammad boleh menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi dalam ayat ni jelas kata ulama, peranan sunnah ataupun Nabi itu sendiri sebagai sumber kepada sunnah ialah mubayyin, menjadi penjelas, jumhura, jom terang kandungnya yang ada dalam Al-Quran. Jadi dak ayat itulah kedudukan sunnah ni, menerangkan kandungnya yang ada dalam Al-Quran yang banyak sebenarnya kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu kalau Nabi tidak terang kepada kita. Ayat ni ayat 44 surah An-Nahl, surah apa ni, Lebuh. Dari sini kata Profesor Yusuf Qaradawi, far rasulu huwal mubayyin lil Quran bi qawlihi wa amalihi wa taqririhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penjelas, orang hak jom beroyak, hak jom terang bagi kandungan Al-Quran dengan lagu mana? Bi qawlihi, dengan kata-kata dia. Ya kita panggil bahasa ilmunya hadis. Kita Melayu ni hadis belaka. Hadis belaka, tapi hari ni hadis ni kata-kata Nabi. Nabi berkecek sebab tadi hamba kata tadi, sallu kama raaitumuni usolli, semayalah kamu seperti mana aku semaya. Jadi hak kita semaya ni subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, ngorek 3, isya 4. Tu nombor telefon kata ustaz hamba kalau nak berhubung dengan Tuhan,
Tu nombor free tu free. Nombor tu free, kita boleh berhubung dengan Tuhan. 24434. Tu nombor dia. Bukan Maxis, bukan Selcom. Tak payah kosong berapa. Jangan tanya kosong berapa ustaz. Tak ada depan tu, tak ada kod. Tak ada kod. Kita terus pada nombor yang kata ustaz ambo 24434. Itulah nombor telefon Tuhan. Masa mu duk ngaji mula, kita bengok juga dengar. Masa tak ada lagi telefon bawa ni. Tak ada lagi zaman tu. Dia kata ni lah nombor telefon kalau kita nak berhubung dengan Tuhan. Petiklah hak ni, mana pagi 2 rakaat subuh. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isyak 4. Kalau kita jadi Syiah, semaya 3 kali ya sehari. Sebab dia jamuk semua Syiah. Zuhur jamuk dengan asar, maghrib jamuk isyak, jamuk semua. Jamuk semua, tak kira mana. Jadi hak tu hak Nabi sebut, Nabi sebut, Nabi royak kepada kita. Jadi Nabi ni menjelaskan kepada kita tentang Quran. Wa amalihi, dengan perbuatan dia, perbuatan Nabi. Gapo dia antara perbuatan Nabi ni hak mudah ialah haji. Nabi buat haji tu perbuatan lah. Haji ni lebih kepada perbuatan. Semaya pun perbuatan juga. Berdiri qiyam, lepas tu rokok, lepas tu sujud, lepas rokok tu iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, lepas tu kalau sambung lagi, naik lagi, lepas tu sudah. Tu perbuatan. Perbuatan juga. Kalau perbuatan hal lebih besarnya mengerjakan haji. Ya Nabi kata khuzu anni manasikakum. Ambillah daripada aku ni cara-cara menunaikan haji. Manasik di situ maksudnya haji. Kaedah-kaedah cara-cara menunaikan haji. Jadi ambil dengan aku, Nabi kata. Jangan ambil dengan orang lain. Semaya pun kena turut hak aku tunjuk. Sebab tu semaya ni tak boleh nak pandai-pandai. Air rajin Suruh sikit subuh 2 rakaat, berhebat. Mengko dia makan tu kat Ali belum tidur jadi segar. Jadi suruh meta 2 rakaat semaya subuh, baca kuliah qul huwallahu kan. Tak ada 5 minit. Maka nak pandai-pandai tambah jadi 4. Tak boleh lah. Pasal hak tu hak Nabi ajar tak boleh tambah. Tak boleh kurang, tak boleh tambah. Tu nak ayat penting. Nak kurang boleh. Tapi subuh ni jangan kurang lah. Lama maya rakaat subuh. Nak kosa etek. Nak kosa etek. Musafi tak. Wa amalihi, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ni banyak. Sebab itulah hamba sebut dulu sunnah ni, bila kita kecek sunnah, jangan kita sempitkan sunnah ni hanya dengan pakai serban, dengan berjubah, dengan bersugi. Kita kena peluah sunnah ni semua Nabi buat. Nabi bergaul dengan bini lagu mana, Nabi menego lagu mana, Nabi meretoh negeri lagu mana, Nabi pergi perang lagu mana. Semua ni sunnah Nabi berlaku. Ni kita duduk sepik, ni ya sunnahnya. Politik tak terlibat dengan sunnah. Politik ni kotor. Politik jahiliyah, politik sekular memang kotor. Tapi kalau kita kecek politik ni, politik cara Islam. Politik yang tidak nipu. Politik yang tidak kecoh orang. Itulah politik Islamnya. Politik sekular tu memanglah ditolak oleh agama. Jadi kita kena faham tu. Ni tak boleh terlibat kita politik. Sebab politik kotor. Kita tak sebeza. Tak pakai kain kotor belakang, ada kain cuci air kotor. Hak kotor tak usah pakai lah, ambil hak cuci. Tu kaedah dia. Jadi kita kecek politik ni, politik mengikut kaedah Quran dengan hadis. Kaedah agama. Kaedah agama. Jadi bukan semua politik ni kita kena tolak. Kita hak berjuang dalam politik Islam ni pun kita tolak politik sekular. Kita tak terima politik sekular. Politik sekular ni boleh tipu orang, boleh buat kena, boleh bunuh orang. Lepas tu bila jadi kerajaan, bila pergi kuasa, ikut sedak nak buat. Tak ada tempat rujuk, tak ada sandaran. Quran pun tak cara, hadis pun tak cara. Tu hak tak sehnya politik. Kita nak betul politik ni lah kita terlibat dalam politik. Kalau kita tak terlibat dalam politik, kita tak boleh betul politik yang salah ni. Tu kita kena faham. Kalau tuan-tuan baca sejarah Tok Selehong, kenal Tok Selehong? Tok Selehong Tupak tu ada suluk dia. Tok Selehong ni zaman apa baca dalam riwayat hidup dia. Zaman dia ada tu orang kuat belaga air. Kok kampung dia tu kuat belaga air. Dia ngajar royak pun orang tak dengar. Duk belaga air situ.
Akhir Tok Seleho ni cari ayah lagu seko. Dia cari seko ayah buat belagu. Cari bapa ayah jatuh hok hebat. Dia pergi belagu retik. Bila ada orang mari nak belagu ayah kapal dia, dia kata, ambo nak tupai belagu retik. Belagu ni kalah belagu ayah bila belagu dengan ayah dia. Mari ayah mana pun kalah. Mari ayah mana, akhirnya orang tak berani pergi belagu ayah di kampung. Pasal tak ada ayah boleh lawan ayah Tok Seleho. Tu nak ayah. Akhirnya mampu. Belagu ayah, belagu ayah ditutup. Dia duk mengajar cakap royak dah atas bahasa atas majlis. Orang tak dengar. Moga hok duk belagu ayah tak mari. Dia tak mari dengar orang mengajar. Hok duk belagu ayah tu. Hok mari kat orang mengajar pun tak dengar ramai. So kau tak mari. Tak. Tu sebagai contoh. Jadi akhirnya dia cari ayah sekok, dia pergi belaga. Kilik ayah dia basuh-basuh masuk tok situ. Tak ada ayah boleh lawan. Moga ayah tok guru. Bergaponya japi pun tak tahu. Nyo baca ke dia tu hewi kamak dia lah boleh jadi kamak Tok Seleho ni. Tak ada ayah. Belaga dengan dia kalah. Marilah ayah soho lagu mana lek sial lek mana masuk dalam bom lawan dengan ayah dia kalah habis. Akhirnya orang tak berani pergi belaga ayah di kampung tu. Ambil kampung tu tak ada belaga ayah. Tu di Seleho. Nak royak cara tu cara. Cara tu lah kita nak guna pahamnya. Kalau kita tak faham kak, berat Tok Seleho belaga ayah juga. Jadi kita hari ni kita masuk dalam politik ni, walaupun kita tahu politik ni banyak tipu, banyak gapo, tapi kaedah nak membersihkan politik yang ada, nak dapat kuasa hanya dengan politik. Maka sebab tu kita kena masuk politik. Kalau kita duk galik piku buyuk gemari tak berubah kajian yang ada ni. Tak berubah kajian yang ada ni. Tak seroyak lah kita baca Quran banyak mana. Kalau kita tak daftar ngundi, kita tak ngundi dalam pilihan raya, tak keping orang, tak jatuh kajian yang ada. Tu kaedah nak supaya kaedah tu. Ni bukan kata kita setuju dengan penyelewengan dalam pilihan raya, sebab itulah kita buat gerak bersih, kita keping nak betul bagian-bagian ni. Moga kaedah ada dalam negara kita nak jadi kajian, nak tukar kajian dengan pilihan raya. Tak boleh tukar kot cara lain. Maka kita kena ambil kaedah demokrasi pilihan raya. Walaupun demokrasi ni mari daripada negeri putih, daripada barat. Pas demo duk tubik pergi mari naik kereta, naik kapal tubik tidak orang putih juga. Kalau kita nak baloh tu. Kan nak mai wabah. Kalau nak ikut sunnah Nabi jangan naik kapal tubik. Jangan naik kereta lah, pakat naik motor belaka. Pergi mari. Lagu mana aku? Kalau kita nak baloh, minta maaf lah ambo sengeling sebut ni nak supaya sebab ambo bukan apa penuh mari rumah ambo tu 4-5 orang mari daripada Algeria, profesor universiti mari nak ajak ambo keluar. Ambo kata ambo keluar tiap-tiap hari. Ambo keluar tiap-tiap hari, pagi tubik, petang balik, malam tubik lagi, ceramah lah apa, nak ajak keluar pergi mana lagi. Kalau ambo duduk dia, duduk tengok industri, boleh lah ajak pergi keluarnya. Ni ambo pagi petang dah keluar, setakat ambo boleh buat tu ambo keluar tu. Dia kata tak betul cara tu. Tak betul. Kata gapo hak betulnya? Gapo dia hak betul? Cuba ayat mari. Dia kata tidak ikut sunnah Nabi. Gapo dia sunnah? Cuba ayatlah sunnah ni gapo dia? Sunnah Nabi tidak Nabi sendiri perang. Nabi ni bukan setakat ceramah, bukan setakat wibayah, perang Nabi ni. Nabi jadi menteri, Perdana Menteri masa tu merintah Madinah, jadi ketua hakim negara. Itulah sunnah Nabi nya. Tak sepuh hati gua. Kata ginilah nak sedia amu tak sebalah, bukan pesen nak balah bagi lagu tu. Kata buat cara masing-masing. Demo ambil cara demo, ambo cara ambo. Hak betulnya biar kita sapa Kota Baru belaka. Demo nak pergi kok Bekriye ko, nak pergi kok Kalajpo ko, nak liu kok Besuk ko atas demo. Dah. Hak betulnya kita nak pergi Kota Baru. Jalan ikut masing-masing pilih. Muka tujuan kita suruh kan, kalau kita betul-betul nak Islam, nak tegak Islam, buat cara demo, kawan buat cara kawan.
Dah demo boleh buat cara tu, tapi jangan kata hak kahwin tak betul. Jangan kata hak demo yang betul. Kita ada cara masa kita nak kata barang ambo duk kalau cepo. Duk pacu. Nak mari kata baru ni banyak jalan. Mari kok pergi kok ke cepo boleh. Kok tanya mah boleh. Kok bekia boleh. Nak start lagi liu kok terai mari pula. Pergi jumpa Anwar Musa mari sini mula. Boleh. Jadi kita nak pergi ke mana tak kita. Tapi jangan kata kat orang tak betul jalan demo. Hak betulnya siapa kata baru, tidak gitu. Tu ya benar. Orang yang nak pilih jalan dekat, ambil jalan dekat. Hak pasal nak jenis makan angin nak jalan, pergi kok terai tu. Apa dak? Sini barang kita kena fahamnya. Ni kita duk balah dengan barang khoteh-khoteh. Mu kata aku tak kena, aku kata mu tak kena. Hak ni tak ikut sunnah, hak ni tak ikut sunnah. Jadi akhir penuh jalan gitu. Duk balah sama sendiri barang tak tahu pasal. Orang lain je mereta, kita duk gong sini duk balah sama kita. Tu hak tu kita kena faham. Minta maaf lah kasar sikit tapi nak so faham. Sebab masalah kadang-kadang. Pergi rumah sampai ayah hamba lagu tu juga mari. Mari rumah hamba dia ni profesor. Daripada Algeria, hamba tanya profesor apa dia? Profesor fizik. Oh, ingat ke profesor gapo? Kata ambo ni dogo-dogo ambo tidak profesor, ada master dalam bidang pengajian Islam. Ambo pensyarah universiti mula 10 tahun. Dogo-dogo ambo lah, ambo tak ada PhD, tapi master dalam bidang pengajian Islam. Dia ni profesor tapi bidang fizik. Tak kira orang profesor bidang fizik nak mari ngajar ambo bab agama. Bukan kata ambo pandai, tapi tak kena. Tak kena. Tu nak oyak tak kena. Kalau nak mari bahas dengan ambo biarlah sama-sama ngaji supaya ambo ilmu dia lebih pada ambo, bolehlah ambo dengar. Tapi kalau dia bidang fizik ni bukan kata salah ngaji fizik, tapi bukan agama. Mari nak oyak kita. Tu nak oyak contohnya paling mudah. Kok sedap lagi mula minta maaf ni cerita lama berlaku. Masa ambo duk Kuala Lumpur pergi rumah kok. Mari pada Mesir. Mesir royak dia tubik pada Mesir kata baguslah awak mari Malaysia. Apa ni baguslah. Kita pun tak kata tak bagus. Nak ajak tubik pun dia juga. Kata saya duk mengajar universiti ni. Saya orang Mesir ni betul apa? Kerja ke apa kata? Pergi ke laut. Kerja dia pergi ke laut. Jadi masalah lah sikit bagi ambonyo. Kalau dia tu pensyarah Universiti Azhar tu lain sikit lah. Kecek dengan kita bukan kata kita nak beragah. Tapi kena tahu bagai-bagai lagu ni kita kena tahu. Dan kita jangan habis masa duduk balah dengan benda-benda yang tidak penting. Benda khotih. Benda khotih banyak lagi kerja besar. Ni masalah negara yang tidak mengikut Islam. Hak tu isu yang besar. Negara yang tidak ikut Islam, yang tidak melaksanakan dasar agama. Hak ni kita kena pakat betul dulu. Lebih besar daripada benda-benda lain. Lebih besar pada semaya tarawih 20 kau sebelah. Ni badah geger. Sebelah rakaat Wahabi tu. Wahabi selalu. Lebih besar pada kita ngatik kau boleh tak boleh lah. Lebih besar pada tu lagi. Masalah negara tidak jalan Islam ni lebih besar daripada isu boleh ngatik kau tak boleh ngatik, boleh jaga kubur, nunggu kubur kau tak boleh kubur. Boleh semaya hajat kau tak boleh semaya hajat. Zikir ramai-ramai kau sore lepas maya. Hak tu barang kecil lagi nak banding dengan negara. Jangan kita habis masa dengan barang yang tidak memberi faedah banyak kepada ummah. Isu besar ummah hari ini Islam tidak berdaulat. Islam tidak menjadi dasar kepada negara kita. Hak ni isu besar, lebih besar daripada boleh ngatik ke tak boleh ngatik. Lebih besar daripada boleh sambut ke tak boleh sambut makhluk. Boleh baca teleking ke tak boleh baca teleking. Ini barang kita kena faham. Bila kita tak faham ni lah akhirnya kita jadi balas sama kita. Tak selih sikit ni Wahabi. Tak boleh selih Wahabi lalu. Jadi mudah kita cok ni Wahabi, orang ni begini, orang ni begini. Cok tu mudah dah kita letak. Dengan kita tidak faham barang, tidak tahu gapo masalah yang sebenar yang menipu kita. Sebab tu Abdullah bin Abbas mula lepas pada zaman Nabi, dia duk mengajar di Madinah. Dia ni sahulah Abdullah bin Abbas ulama besar.
Mari orang daripada Iraq. Iraq dengan Madinah ni beribu batu jauhnya. Mari daripada Iraq pergi ngadak dia. Tempat dia mengajar. Sudah dia mengajar, orang tu angkat tangan nak tanya tok guru, nak tanya. Gapo dia? Abdullah bin Abbas kata, "Mu ni mari mana nampak orang beres?" Dia kata, "Hamba mari jauh ni. Nak mari cari tok guru lah hukum." Mari mana? Iraq ni. Ribu-ribu batu. Gapo dia masalahmu? Sungguh benar mari jauh. Nak tahu hukum lagu mana darah nyamuk atas baju. Soh kodok mayat. Mari ribu-ribu batu nak tanya hukum darah nyamuk atas baju. Soh kodok semaya. Abdullah bin Abbas tengok ke dia, mung ni dia kata. Rela mari ribu-ribu batu pucuk Iraq, mari tanya aku darah nyamuk. Darah cucu Nabi Husain dibunuh di Iraq tu mu tak tanya hukum. Apa hukum orang bunuh Saidina Husain? Apa hukum orang bunuh sama-sama Islam di Iraq? Mu mari ibu batu mari tanya darah nyamuk. Tak tahu gapo besar gapo kecil, hak mana betul hak mana tak betul. Abdullah bin Abbas marah, dia kata pergi balik pergi balik. Tak jawab pasal pergi balik ni nak ayat nak supaya dah tu. Tak tahu darah cucu Nabi Saidina Husain kena bunuh masa tu di Karbala. Kerak tekuk putus. Sahabat-sahabat dia dibunuh, keturunan Nabi dibunuh. Hak selamat 2 orang yang selamat. Daripada 70 orang lebih hak tu 2 orang yang tak bunuh. Tu nak oyak. Mari-mari tanya darah nyamuk kena baju. Nak oyak cara mikir tu biar betul. Jangan duk jadi katung kau orang duk geger minyak naik ke apa dia royak kakung turun rega. Tidak ke dogo orang panggil. Macam budak tak segar. Dogo lah. Ni lebih korek tu lah. Darah cucu Nabi mengalir di bumi Iraq dibunuh dengan zalim. Mari-mari tanya hukum darah nyamuk kena baju soh kodok soh mayat. Ni nak ayat tu kita kena faham. Sebab tu amo tegur tok peti tu hok duk kalut orang suruh turun rega sebagai buruh. Orang hok tolak hukum Islam secara nyata gapo dia? Orang hok hina hukum agama hina Nabi dengan main-main tu main dari mulut. Gapo dia hukum? Tak kata gapo satu. Ni orang tubik turun belakang nak suruh rega turun, buruh dah halal darah boleh bunuh. Allahu Akbar. Ni nama masalah yang menipu umat kita hari ni. Hak tu yang kita jadi lagu ni hari ni pasal tak tahu prioriti keutamaan dalam hidup gapo dia. Baloh barang hak tak tentu pasal, siapa tak pergi semaya jemaah apa ai situ semaya sebelah kawai tak leh. Tak pergi nak semaya. Pula hak ni pasal tak ngatik. Hak tu pula pasal tak baca Yasin malam jemaah, akhir jadi pecah belah. Barang tak ada pasal. Barang tak ada pasal. Benda tidak menjejaskan akidah belaka tu. Semaya sebelah, semaya 20, ngatik tak ngatik. Zikir derah tak derah. Semua tu barang tidak jejak akidah belaka. Dan tidak menjejaskan kehidupan kita. Tapi bila tak jalan hukum Islam, tak jalan hukum Allah, ni barang berat. Siapa Tuhan kata sama ada kafir, fasik ataupun zalim. Tuhan beri hukum berat lah Quran. Jadi patut kita orang ngaji, orang agama, hak ni lah tok depan dulu dalam kepala kita. Jadi hak tu penting amo sebut nak ayat sini. Jadi hak ni balik amal Nabi. Jadi amalan Nabi ni kena faham dengan jelas. Hak ni lah sunnah bersifat amalan yang praktikal yang Nabi tunjuk dalam kehidupan yang luas, bukan hanya dalam betul-betul yang kita pilih supaya hamba sebut. Minta maaf hamba sekali sebut, bukan kata nak baloh dengan siapa-siapa, tapi nak suruh kita faham. Hak demo nak buat tu buatlah, tak ada masalah apa, tapi jangan kata orang hak tak buat ni tidak ikut sunnah, lari daripada agama. Jangan gitu. Jangan gitu. Sebab kalau tidak jadi masalah besar kepada kita. Supaya setengah-setengah berlaku. Hamba sebutlah, hamba sebut sama pergi Mekah tak semaya dengan tu imam Mekah. Ada lagi pas kali ni semaya di tempat duduk dia tu berimeng dengan pokok dia.
Gi pucuk Mekah. Tak gi semaya di Masjidil Haram. Alasannya sebab puak-puak ni Wahabi. Puak-puak ni Hambali, Wahabi. Tak serupa dengan kita mazhab, tak boleh beremeh. Allah tu hebat. Oh ya siapa jadi gitu mau lalu tu. Jadi kecewalah kitanya. Sebab haji-haji ni Tuhan kata liyashhadu manafi'a lahum. Antara tujuan Tuhan buat haji ni liyashhadu manafi'a lahum. Supaya manusia ni boleh tengok faedah-faedah yang banyak. Kita pergi Mekah ni antara boleh tengok kebesaran Tuhan. Manusia macam-macam jenis Tuhan buat. Hitam, putih, kelabu, Allah, macam-macam jenis kita tengok di Mekah tu. Tak terfikir dalam kepala. Mari seluruh dunia beripung di Mekah kerana apa? Kerana agama Islam. Patus maya pula ngadak kiblat yang satu belaka. Sore tu imam serakat akad takbir, serakat rokok, serakat sujud. Ni nak ayat hebatnya agama. Gapo dia yang boleh menyatukan manusia kalau tidak agama? Agama saja boleh menyatukan orang hitam dengan orang putih, orang kaya dengan orang miskin. Kita pergi semaya ada kita tanya, mu ni kaya ke miskin? Ada kereta bersama noh, ada bini berapa orang tak tanya, pakai akad takbir. Akad takbir tak kira hitam tak hitam ke? Akad takbir. Pati pun kita tak tanya lagi dak. Mu ni barisan. Tak ada. Kalau barisan aku nak main jauh sikit takut jakit. Tak ada, kita tak buat lah gitu. Kita tak buat sebab kita duk ngadak Tuhan. Baitullah ni lambang kesatuan akidah di atas muka bumi. Besar tu nak oyak. Jadi hak ni hak betul. Tiba-tiba kita pergi duk maya dalam bilik. Jemaah kita 4 5 orang, 10 orang, 15 orang. Tak turun bawah tak gapo. Jadi rugilah, rugi. Baik, balik pada sini. Yang ketiga pula, Nabi ni menjadi penjelas kepada Quran dengan takrir. Takrir ni orang ngaji tahulah, iaitu pengakuan Nabi. Pengakuan ni dengan biasanya Nabi duduk dia. Nabi duduk dia, Nabi tak kata-kata. Gapo dia contohnya? Semaya sunat sebelum ngorik. Semaya sunat belum ngorik ni setakat hamba duk baca dia, Nabi tak pernah buat. Nabi sendiri tak pernah semaya sunat sebelum maghrib. Tak ada dalam hadis-hadis Nabi semaya sunat sebelum maghrib. Apa yang ada ialah sahabat. Ada sahabat dia pergi masjid sebelum semaya maghrib dia semaya sunat. Nabi tak kata gapo satu. Nabi tak larang, Nabi tak kata gapo. Maka berdasarkan hak itulah, maka learning kita semaya ada semaya sunat sebelum semaya maghrib. Nabi sendiri tak buat. Itu dikatakan takrir. Bila Nabi tak larang, maka dianggap sebagai amalan yang diterima dan betul. Itu dikatakan takrir. Sunnah secara takriri, takririyah. Sunnah secara takririyah. Nabi sendiri setakat abang ngaji lah. Orang lain tu abang tak tahu, boleh jadi ada. Tapi setakat abang duk ngaji, tak ada. Nabi sendiri tak buat semaya sunat sebelum maghrib, qabliyah maghrib. Yang kedua yang masyhur ni masalah makan dok. Makan dok bila Nabi berhijrah ke Madinah, sekali orang ajak orang kampung ajak di pada pasir tu. Ajak pergi nak kali buat maulud kalau kita tak ada maulud zaman Nabi ni, tak ada maulud. Jadi Nabi gilah. Dalam satu riwayat tu Khalid, ada satu riwayat kata Sayyidina Ali, kita tak orang ni kita tak sok kira lah hak dengan Nabi siapa dia tu. Tapi riwayat tu ada dua. Jadi bila pergi ke kampung tu, tuan rumah ni akak makan ni. Salah satu hidangnya dia, lauk dia tu ialah dok. Dok ni kita sini lebih kurang bewok pasir, tapi bukan bewok pasir. Jangan silap faham, lepas ni pakai igak semelih pula makan obat. Janganlah. Tapi rupa dia tu akal-akal bewok pasir. Orang di sana dia panggil dob. Dob ni sahulah. Sahulah tak mau bagi orang lelaki. Orang lelaki hak perlu tukar tu dia makan dob lah. Di Pakistan pun banyak tu. Jadi bila akak tu Nabi tengok pelik sikit daging tu, Nabi tanya. Nabi tanya gapo dia ni? Dia kata ni dok ni ya Rasulullah. Kita biasa nak makan dok ni, Nabi tak makan. Sahabat tu makan habis makuk. Moga tak aja jumpa. Makan habis Nabi tak kata gapo. Bila tuan rumah tanya apa Rasulullah tak makan? Tak
Tak boleh makan ke tak? Tidak, Nabi kata. Cuma dia kata, aku tak biasa makan. Aku tak biasa makan. Tempat aku tak ada, Mekah tak ada. Tak ada lah makan ni lagu tu, tak ada. Tempat aku, dia kata. Jadi aku tak biasa makan. Maka itu dikatakan takrir. Nabi tidak lari, maknanya tidak salah makan tak. Maka sebab itulah hari ni pun orang makan tak. Itu dikatakan sunnah takririyah. Pengakuan Nabi dengan cara tidak kata gapo. Tidak lagi. Itu antara masyhur. Cerita ataupun contoh yang masyhur, yang dibuat dalam bab. Jadi 3 perkara sunnah ni, iaitulah kata-kata, perbuatan, dan yang 3 ialah takrir Nabi. Jadi 3 perkara ni lah yang kita panggil sumber ataupun sunnah. Kita orang Melayu borong dengan hadis. Sebut hadis tu campur belaka. Tapi kalimah yang lebih tepat ialah sunnah. Sebab hadis ni dalam perbincangan ilmu lebih merujuk kepada ucapan Nabi dikatakan hadis. Tapi dalam pemakaian kita orang Melayu, kita kata hadis belaka. Perbuatan Nabi, takrir Nabi, bila sebut hadis tu merakumi. Itu dalam penggunaan orang Melayu. Orang Melayu tu biarlah kita pakai tu lah untuk kita ni sebab untuk bela lah. Bela. Pada bela ni nama hak asal nu, hak itel lega nu. Sahabat Nabi kita lah ni bahaya tok bela belaka. Ayuh tu kat wi nama comel-comel tu. Abdul Halim, Abdul Aziz, kita bahaya tok bela situ. Tok bela. Tapi dah jadi orang kata masyhur dah di kalangan orang Melayu, lekaklah siapa hari ni. Bahasa Arab sebenarnya muazzin. Muazzin orang yang mengumandangkan azan. Orang yang azan itu dikatakan muazzin. Tapi oleh kerana benda ni muazzin yang pertama dalam dunia ni ialah Bilal bin Rabah Al-Habsyi, maka lekat siapa hari ni Tok Bila. Biar kawan ni putih sepuh pun bila situ. Bila situ tu masalah pemakaian bahasa. Bahasa. Jadi adat dan uruf ni kita terima pakai juga. Jadi berdasarkan ayat tadi kata Profesor Yusuf Qaradawi, jelaslah kepada kita bahawa sunnah merupakan tafsiran amali kepada Al-Quran. Dalam bahasa Arab ni dia kata, wa bihadza na'lamu anna sunnata hiya tafsirul amaliyyu lil Quran. Sunnah merupakan tafsiran secara praktikal, tafsiran amali kepada Al-Quran, wa tatbiq al-waqi'i, pelaksanaan yang realistik. Terjemuh bahasa tu, pelaksanaan yang sebenar. Al-waqi'i ini yang bahasa hak asalnya realistik lah. Waqi'i ini realiti. Wa tatbiq, pelaksanaan yang realistik kepada Islam. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu mufassaran wal Islamu mujassaman. Kita baca gitu pun boleh. Mufassaran, mufassiran pun boleh, tapi mufassaran lah sedap sikit. Wal Qur'anu mufassaran. Maka berdasarkan hakikat ini, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran yang dijelmakan. Al-Quran yang dijelmakan dan Islam yang berjasad. Sebab tu Sayyidina Ali yang sebut mula, Sayyidina Ali dia kata Quran ni ada 2. Tapi faham molek hak nak kata ni lama jadi keliru pula. Sayyidina Ali kata Quran ni ada 2. Pertama Quran yang dibaca. Ni Quran hak kita duk baca 9,960 ayat mengikut pandangan yang masyhur. Jumlah sebenarnya tidak sapa 9,000 lebih, tapi tak sapa ne. Cuma ulama nak suruh mudah kita ingat ne. Tu kalau kita baca dalam perbincangan. Tapi biarlah tu sebab tu Amos selalu sebut 9,960 ayat ni mengikut pandangan yang masyhur. Hak masyhurnya tu jumlah dia. Jadi kata Sayyidina Ali, Quran ni ada 2. Nombor 1 Quran hak dibaca. Iaitulah hak ada 9,960 ayat. So lagi Quran yang berjalan. Quran hak berjalan gimari ni dalam masyarakat, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak tengok Quran hak hidup, hak real, yang praktikal, Nabi lah. Sebab Nabi menjelmakan seluruh ajaran Quran tu duduk pada diri dia. Cara dia kecek, cara dia mikir, cara dia bertindak, cara dia bergaul, cara dia mentadbir,
gapo-gapo hak Nabi buat itu adalah jelma daripada asas-asas ajaran Quran. Sebab tu bila sahabat pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Aisyah ni, lagu mana kak perangai Nabi ni, peribadi Nabi lagu mana? Nak gambar lagu mana Nabi-Nabi ni? Lalu Aisyah jawab dalam bahasa yang rekah, padat. Masyhur hadis ni, hadis sahih. Aisyah kata kana khuluquhu al-Quran. Adalah peribadi Nabi itu Quran. Mana hak Quran royak itulah hak Nabi buat. Hak mana hak Quran lagi itulah hak Nabi tinggal. Jadi kalau kita tengok Nabi supaya kita duk baca Quran. Tu ibaratnya lagu tu. Kita tengok Nabi, perangai Nabi, sifat Nabi, tutur kata Nabi supaya kita duk baca Quran tu. Sinilah Profesor Yusuf Qaradawi kata ni, Nabi ni adalah jelma kepada Quran. Islam yang berjasad. Jadi nak tengok Islam, tengok Nabi. Sebab tu Quran kata dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW merupakan suatu uswatun hasanah, contoh yang terbaik, contoh yang comel, perfect example. Orang putih kata excellent exemplar, model yang terbaik. Bahasa Perancis kata example par excellence. Par excellence itu bahasa Perancis. Sebut itu ya tahunya. Lama tanya ustaz pandai Perancis dok sebut itu pun ngapa 2-3 hari tu. Takut salah makhraj. Tak kena tajwid geger pula. Jadi excellent exemplar dalam kitab tafsir orang putih dia panggil excellent exemplar. Abdullah Yusuf Ali dalam terjemahan Abdullah Yusuf Ali dia panggil excellent exemplar, uswatun hasanah. Model yang sempurna. Uswatun hasanah bukan comel-comel itu masuk yang sempurna. Sebab comel-comel ni kan sempurna, tak serupa orang lebih pada orang. Sebab tu comel tidak gitu. Tidak, orang tak panggil comel. Kali dia kepik tu nyamuk pun tak lekat duduk atas tu pun nak comel ke mana? Sebab tu orang Melayu kata hidung ku macam gapo? Macam pelepuh nyung. Hidung pun pelepuh nyung. Pipi pauh di layar. Bibir delima seulah. Allah habis teh. Habis bahasa orang Melayu guna. Jadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Yang baik. Berdasarkan ni. Jadi baiknya contoh ini ialah kerana Nabi ni menterjemahkan ajaran Al-Quranul Karim. Maka sebab tu kita orang Islam ni, kalau kita nak jadi orang hak bagus, orang hak molek, turut Nabi. Ambo sendiri tuan-tuan, sebetulnya kita ni boleh makluk ke boleh muluk? Dua-dua lah deh. Dua-dua orang Melayu. Orang Jawa kata maulud mulutan. Orang Jawa kata maulud mulutan. Sebab boleh makluk ni boleh jamu. Jadi boleh-boleh selawat, boleh-boleh makan. Boleh-boleh selawat, boleh-boleh makan. Jadi makluk jadi mulu. Bulan mulutan. Muluk ya. Tu Ustaz Amor mula dia ya. Aku dia tak boleh makluk kak. Turun maya Isya tu. Balik dok pukul 12 pukul 1. Kilah ni hok duk pusat tu masjid ni naik duk atas rada. Balik pukul 1 tu kilah duk atas rada. Dah nak kerana 10 butir rumuh. Jajak semalam selawat makan. Gak tu Ali ni orang uyuk sedap-sedap, palo kambing, palo habisnya dagingnya makan habis ke dia. Jadi kau tu Ali ni palo. Tu yang naik darah macam makan palo kambing. Jadi Nabi ni sini dia kata Al-Qur'anu mufassaran, Quran yang ditafsirkan. Dan juga wal Islamu mujassaman, Islam yang menjelma dalam bentuk praktikal, dalam bentuk yang hidup. Jadi sebab itulah tak boleh tinggal Nabi ni kalau kita nak memahami agama. Dan sini dia sebut, dia petik hadis hak hamba baca tadi. Hadis riwayat Muslim, diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Seperti mana dalam tafsir surah Nun yang dibawa oleh Ibnu Katsir. Iaitu bila orang tanya Aisyah ni, Aisyah jawab kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak ataupun peribadi Nabi ni Quran itu sebutir. Jadi kata Profesor Yusuf Al-Qaradawi, faman arada an ya'rifal manhaj al-amali lil Islam bi khasaisihi wa arkanihi
barang siapa, terjemuh cara Jawi sikit dah sedap bunyi, faman arada, barang sesiapa yang berkehendak untuk mengetahui ataupun mengenali manhaj amali lil Islam, metodologi amale ataupun metodologi yang praktikal bagi Islam ini dengan segala keistimewaan dia, dengan rukun-rukunnya, falya'rifhu mufassalan mujassadan fi sunnatin nabawiyah al-qauliyah wal amaliyah wat taqririyah. Maka hendaklah dia mengenali Islam tu hak sebenarnya melalui apa? Melalui sunnah yang menjelma pada diri Nabi itu dari segi qauliyah, kata-kata dia, amaliyah, perbuatan dia, taqririyah, perakuan Nabi. Jadi tak lari dah kita nak faham Islam, kena faham Nabi. Sebab itulah pengajian sirah ni kata ulama penting kepada kita umat Islam. Cuma saya yang bertegur sikit lah, hamba acak kali dah sebut, di mana-mana kita ni kurang ngaji sirah. Kita banyak duk tupu pekoh. Bukan kata salah ngaji pekoh. Kalau boleh kita tambah sikit, bila-bila kita ngaji pekoh, ngaji tauhid, ngajilah juga sirah. Di masjid-masjid ni jarang orang ngajar sirah. Amo duk cek banyak, amo pergi tempat-tempat, amo pergi tengok jadual di masjid tu, di surah tu, kadang-kadang kita tanya tu email buah, tak ada orang ngajar sirah. Pekoh ni kadang sampai 3 kali seminggu orang lain-lain ngaji pekoh. Tak tahu pula ngaji pekoh fardu ain. Fardu lain tak ngaji. Bak muamalah kau bak apa tak ngaji dah kali fardu ain hak asah. Hak dengar pula umur 60. Hak puai tu umur 60, 70. Belajar bak hik, bak nipah. Ya dia lama dah tak mari hik, tak mari nipah. Jadi masalah. Hak jatuh pula duk cokor dia tak aja mari hik sekali apa. Dia boleh suka, tapi nak royak kena, kalau boleh betul sikit, tambah. Biar ada pengajian sirah nabawi. Sebab kalau kita tak faham sirah, hadis pun kita tak boleh faham dengan baik. Fiqh ni nak faham fiqh pun kena faham sirah. Kalau tak tahu sirah, kadang-kadang kita tak faham molek fiqh. Hak tu yang kadang-kadang tafsir tu jadi lari tu. Supaya hangpa tegur mula masalah janggut. Siapa ada pendapat mengatakan wajib haram sama sekali, cukup janggut. Pasal dia tidak memahami wakil sirah pada zaman Nabi. Dia hanya ambil zahir hadis khaliful musyrikin. U'ful liya wa qussus syarib. Sipellah janggut, cukuplah misal. Dia ambil amar situ. Memang pakai amar, u'ful liya, sipellah janggut. Amar terjemah mudah, sipellah janggut, wa qussus syarib, cukuplah misal. Memang pakai amar, tapi kalau kita pakai wakil sirah sebab wuruk latar belakang apa Nabi pergi kecek lagu tu, kita memahami sirah, kita akan tahu hukum itu sekarang ni tidak jadi wajib dah, dia sudah menjadi sunat. Walaupun pakai amal, sebab amal ni pun ada dua, kata ulama, al-amru lil wujub wal amru lin nadab. Pakai amal untuk mengatakan wajib, pakai amal untuk sunat. Suruh dua-dua, tapi suruh tu ada suruh hak wajib, ada suruh hak sunat. Tu sebagai contoh. Suruh kita pun suruh, kadang-kadang kita suruh sungguh. Tak pergi kita punya, ada kadang kita royak lebih kurang, tak pergi tak ada apa lebih kurang. Pergi bayar jemaah tu mak. Anak tak pergi, kita diam, kita tak pergi juga. Enggak juga pergi juga. Jadi senyap dengan gitu. Tu contoh mudah. Jadi kalau tak faham itulah jadi masalahnya. Supaya kita kata dalam satu hadis tu diceritakan Nabi SAW kalau hari panas Nabi melewatkan sembahyang zuhur. Ada satu hadis sahih, bila hari itu panas Nabi melewatkan sembahyang zuhur. Kalau kita tak ngaji sirah, kita tak tahu apa. Ambo mula-mula lagu tu juga ngaji apa kata Nabi ni, kalau hari panas lewat sembahyang zuhur, Nabi melewatkan zuhur. Tanya masa tu duduk ngaji sekolah, tanya tak boleh jawab, orang tu tak boleh jawab, tanya masuk universiti belajar sirah Nabi molek, tanya pesyarah, rupanya masjid Nabi ni bumbungnya pelepah tamat. Masjid Nabi yang kita sebut masjid Nabi zaman Nabi ni bumbung dia hanya pelepah tamat. Tianya batek kurma, batek tamat buat tiang, bumbungnya pelepah.
Jadi kalau hari tengah panah, dia tak hilang panah tu, dia duduk bawah pelepah tamar. Maka sebab tu Nabi pelewat sembahyang Zuhur supaya tari tu teduh sikit. Tu rupanya temunya jawapan tu bila masuk universiti. Bila ngaji tu baru temu jawapan. Baca hadis tu sebutir tak boleh faham. Apa sebab tu Nabi pelewat kalau hari panah? Sebab kita tak serap pak kita ni. Panah tak panah, pada masuk masjid tak nampak ke apa satu. Oh, panah salah mana kita tak bimbing besar yang masuk masjid takut utuh tu ya. Lama-lama dia terganu. Pala ni pasal ekor pula masjid. Oh, duduk lama tu pun nak balik macam duduk masjid. Bela-bela pasal ekor tu nak balik macam. Sudah jemaah tak ada tu email baca doa rebuk selipar kubur-kubur di tangga. Bela-bela ada ekor. Sebab tu hamba kata gora ni jangan tu bi sinar harian pula. Hamba kata kita ni kurang pahala lah melo ni maya. Sebab apa? Pasal maya dalam ekor. Sedap maya dalam ekor. Rajin nak pergi maya. Jadi tak perlu tak gapo, jadi kurang sikit pahala. Tu hamba gora ya. Lama tu bi kata patua baru pula geger pula. Tu boleh gora. Jadi rupanya bila kita faham sirah, kita tahu. Kita tahu bahawa Nabi pelewat. Nabi pelewat semaya itu ialah kerana panah. Jadi nak seduh sikit. Mari dah. Ada dah. Jadi itulah lebih kurang insya-Allah. Jadi kesimpulannya nak faham Islam secara amali kena faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagai mukadimah pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah boleh menjadi permulaan yang baik pada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma wa hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.